Bismillahirrahmanirrahim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Selamat kita bertemu kembali dalam siaran di mana kita menghayati firman-firman Allah, menerusi surah yang begitu dekat di hati kita, surah Yasin. InsyaAllah kita akan meneruskan penghayatan kita, iaitu dengan kita menjangkau ayat seterusnya, yang mana dalam siaran yang lalu kita walhamdulillah telah pun sama-sama menghayati sebahagian dari kenyataan lelaki mukmin yang datang bergegas-gegas dari luar kota, menyeru kaumnya untuk menerima dakwah yang diserukan oleh para rasul yang diutuskan. Seterusnya, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ayat 26 dan 27 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qila adkhulil jannah. Setelah lelaki mukmin ini dibunuh, insya-Allah akan kita lihat huraiannya nanti. Lalu dikatakan kepadanya, masuklah ke dalam syurga. Qala ya laita qaumi ya'lamun. Lalu lelaki itu berkata, alangkah baiknya kalau kaumku mengetahui. Itu ayat 26. Bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Iaitu mengetahui tentang perkara yang menyebabkan aku ini diampunkan oleh Tuhanku, serta dijadikan aku ini, digolongkan aku ini dalam kalangan orang-orang yang dimuliakan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita menyelami sedikit pelbagai huraian dua ayat ini. Seakan-akan ia berpindah daripada cerita lelaki mukmin ini yang membuat pengakuan imannya kepada kaumnya, tiba-tiba dikatakan kepadanya, masuklah kamu ke dalam syurga. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dalam pelbagai kitab-kitab tafsir ada disebutkan bahawa lelaki mukmin ini kemudiannya turut dibunuh oleh kaumnya. Sebelumnya memang kaumnya ini telah membunuh para rasul yang bertiga yang telah diutuskan Allah itu. Maka bila lelaki mukmin ini mengisytiharkan dia juga beriman dengan apa yang diserukan oleh para rasul itu, dia juga mengalami nasib yang sama. Bahkan dalam sebahagian kitab-kitab tafsir pun ada mendetailkan cara bagaimana lelaki beriman ini dibunuh dan siapa lelaki ini. Bahkan dalam tafsir Ibnu Katsir pun ada disebutkan nama bahawa lelaki ini bernama Habib An-Najjar. Walau bagaimanapun muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Habib An-Najjar ini dalam sebahagian riwayat disebutkan ia dipijak-pijak oleh kaumnya sehingga mati. Iaitu satu pembunuhan, iaitu menerusi cara yang teramat kejam, teramat zalim. Hanya setakat lelaki ini turut beriman dengan apa yang diserukan. Maka itulah
apabila matinya, lelaki beriman ini dikatakan kepadanya. So, siapa yang mengatakan? Sebahagiannya menyatakan, ini firman Allah. Qila dkhulil jannah, dikatakan kepadanya, masuklah engkau ke dalam syurga. So, ini merupakan ketetapan daripada Allah. Ada pula yang menyatakan, ia adalah merupakan kata-kata yang diucapkan oleh para malaikat. Memang atas perintah Allah. Tapi, dipersilakan, masuklah engkau ke dalam syurga. Maka sebab itulah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sebahagian dari ulama sampai ada yang menyatakan bahawa inilah contoh. Ada di sana manusia yang dimasukkan ke dalam syurga Allah tanpa hisab. Antaranya lelaki mukmin ini. So, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Selain itu, kita ingin menghayati keinginan lelaki mukmin itu, iaitu menerusi kata-kata seperti mana yang diabadikan dalam ayat yang ke-26. Qala ya laita qaumi ya'lamun. Alangkah baiknya kalau kaumku ini mengetahui. Kata-katanya ini dikatakan setelah kematiannya, iaitu setelah dipersilakan ia masuk ke dalam syurga. Maka sebab itulah didapati perkataan ya laita. Ya laita daripada sudut bahasa Arab ini, kalaulah bermaksud dalam bahasa Melayu ni adalah alangkah baiknya, iaitu sesuatu harapan, sesuatu keinginan yang pasti tidak akan tercapai. Seumpamalah seorang penyair ni kan, ini biasalah syair apa kita dengar contoh ni, seorang penyair dia melihat anak-anak muda yang bekerja keras dan sebagainya kan, mempunyai kekuatan yang hebat. Ialah orang-orang muda, sedangkan dia ini sudah menjadi warga senja lah, kata orang tu kan, sudah tua, sudah di mamah usia. Bila dia memandang anak-anak muda ni, dia ingin menyertai anak-anak muda ini dalam melakukan kerja-kerja kebaikan ini, dan ia pun mengucapkan laita syababa ya'udu yawma. Alangkah baiknya kalau masa muda itu kembali pada hari ini. So, masa muda tu boleh kembali ke? Zaman muda tu boleh kembali ke? Tak boleh. Tak boleh. Wak Ma'un pun, Pak Ma'un pun yang nak twist agogo ke apakah dalam sebuah cerita, walaupun buang tongkatnya, dia tetap tak boleh jadi balik muda Pak Ma'un ni. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita perhatikan walaupun telah dipersilakan ke dalam syurga, orang mukmin ini tidak hanya memikirkan dirinya. Dan ini sikap orang yang beriman, yang mana orang beriman ini dia menginginkan kalaulah di sana ada kebaikan, orang beriman tidak hanya mengharapkan kebaikan itu aku dapati. Kalau ia kebaikan yang perlu dilakukan, bukan hanya setakat aku sahaja yang buat, tapi dia juga menginginkan kebaikan itu turut sama dirasai, turut sama dilakukan. Sebab itulah kalau kita perhatikan dalam ajaran Islam, dalam akhlak yang diperkenalkan oleh Nabi kesayangan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita dapati bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta mengajarkan kepada kita nak memberi sedekah. Dasar sedekah itu adalah berkongsi nikmat. Ittaqun nar, kata Rasulullah, hindarkanlah diri kamu daripada api neraka walau bisyiqqi tamrah, walaupun hanya sekadar dengan belahan sebiji kurma.
Kamu tidak memiliki kurma yang banyak. Hanya sebiji. Kamu sekali makan, sekali ngap, habis. Tapi, kamu inginkan kebaikan itu dikongsikan bersama dengan yang lain. Sebab itu kamu belah dua. Itu yang dimaksudkan bisyiqqi tamra. Walau dengan belahan kurma. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, perbuatan itu kata Nabi dapat menghindarkan kamu daripada api neraka. Kita tukil sedikit kata-kata yang pernah diucapkan oleh Imam Qatadah, iaitu salah seorang perawi hadis yang berasal dari Basrah, Iraq, yang wafat pada tahun 735 Hijriah. Apa Imam Qatadah mengatakan bila mana terkait dengan ayat ini, iaitu ayat 26 surah Yasin ini? Kata-katanya adalah, tidaklah anda menemui orang yang benar-benar beriman, melainkan dia, yakni orang itu adalah seorang yang mengharapkan kebaikan bagimu. Ya, orang beriman tidak hanya setakat ia fikirkan ini benefit untuk aku je, ini kebaikan, faedahnya untuk aku je. Tidak. Tapi dalam waktu yang sama, ia juga menginginkan kebaikan turut dirasai oleh semua. Seterusnya Allah berfirman, mengisahkan tentang apa pula yang berlaku pada kaum yang telah membunuh 3 para rasul ini dan kemudian juga turut membunuh lelaki mukmin ini, iaitu Ashabal Qaryah. Seperti mana yang di awal kisah ini Allah menegaskan di ayat 28 dan 29, وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ, dan kami, kata Allah, tidak menurunkan kepada kaumnya sesudah ia, min ba'dihi, selepas ia, maknanya sesudah ia mati dibunuh, sebarang pasukan tentera, min jundim minas sama. Maknanya kami tak perlu nak bawa turun tentera, para malaikat ke apa ke, diutuskan para malaikat dari langit ini, diturunkan. وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ, kami tidak perlu menurunkannya, kata Allah, untuk menghancurkan kaum ini. Hanya, kata Allah menegaskan, Allah menerangkan, إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً, iaitu kebinasaan mereka, kata Allah, hanyalah dilakukan dengan satu pakikan suara saja. Satu pakikan suara yang dahsyat. فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ, maka dengan serta-merta mereka itu sunyi, sepi, tidak hidup lagi. Khamidun maknanya kalau ia cahaya, dia padam. Kalau ia suara riuh rendah, umpamanya, terus senyap. Ini perkataan khamidun. Jadi orang-orang ini, kaum ini, mereka dihapuskan oleh Allah, dimusnahkan, dibinasakan oleh Allah dengan cara setakat satu letusan suara saja, sayhatan wahidah. Intisari ayat 26 hingga 29 ini untuk kita tinjau, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Lelaki dari luar kota yang beriman ini dibunuh kejam oleh kaumnya, seperti mana yang kita katakan dihuraikan oleh para ulama tafsir. Lalu setelah matinya, ia dimasukkan ke dalam syurga sebagai tanda penghormatan dan kemuliaan terhadap keimanannya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, walaupun
dengan beriman seseorang itu, semua orang kelilingnya tidak menghormatinya. Namun, penghormatan kepada dirinya tetap ada di sisi Allah. Kemuliaan buatnya tetap ada di sisi Allah. Ini hakikatnya. Kemudian di samping itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudiannya menurunkan azab bencana ke atas kaumnya, iaitu dengan suatu letusan suara yang menyebabkan mereka mati berkelimpangan semuanya. Fa'idhahum khamidun. So inilah, akhirnya kita ingin lihat apakah pengajaran yang dapat kita timba sebelum kita menjangkau ke ayat yang seterusnya. Sebagai tanda rahmat Allah, peringatan didatangkan sebelum musibah. Sepatutnya mereka ini, kaum ini beriman. Tapi mereka tidak beriman dengan seruan apa yang disampaikan oleh para rasul bertiga tu. Maka Allah datangkan pula seorang lelaki mukmin dari luar kota. Dari kaum mereka sendiri pun. Bukan orang luar, orang lain ke apa ke, bangsa lain ke apa, tidak. Kaum mereka sendiri. Cuma tinggalnya di luar kota, Aqsal Madinah. Ia sebagai satu peringatan. Tapi dia juga mengalami nasib yang sama. Lelaki mukmin ini juga turut dibunuh. Maka itu musibah yang Allah akan datangkan. Pengajaran kedua, tugas dakwah berhadapan dengan pelbagai tantangan. Maka terkadang ia memerlukan jamaah untuk menjayakannya. Iaitu orang-orang yang menyokong. Orang-orang yang menjalankan tugas dakwah dah tentu. Tapi perlu ada juga orang-orang yang turut menyokong tugas-tugas tersebut. Dan antara tantangan yang dihadapi ialah memandang remeh para pendakwah dan melemparkan aneka tuduhan kepada mereka. Itulah yang menyebabkan mereka ini sebelum membunuh para rasul yang bertiga tu, mereka ugut. Mereka katakan, kami akan merejam kamu kalau kamu tak mau berhenti daripada dakwah kamu. Dan di samping itu, i'tibar dan pengajaran yang ingin kita lihat adalah dosa dan maksiat sebenarnya mengundang kemurkaan dan azab daripada Allah. Maka sebab itulah kita dapati di ayat yang ke-30 seakan-akan Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin mengingatkan di balik kisah Ashab al-Qaryah ini, Allah menyatakan, ya hasratan 'alal 'ibad, sungguh besar perasaan kesal dan kecewa yang menimpa hamba-hamba, iaitu hamba-hamba yang mengingkari kebenaran. Ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Tidak datang kepada mereka seorang rasul melainkan mereka mengejek-ngejek dan memperolok-olokkannya. Nah, ia ibarat, maaf cakap ya, ibarat sindir-sindir sayang kepada kaum Quraisy yang Allah utuskan kepada mereka Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat 31, Alam yarau kam ahlakna qablahum minal quruni annahum ilaihim la yarji'un. Tidakkah mereka mengetahui berapa banyak umat yang telah kami binasakan sebelum mereka? Yalah, kalau balik kepada orang-orang musyrikin Quraisy ini, kisah kaum Nabi Allah Hud, Nabi Allah Saleh, Nabi Allah Shu'aib dan sebagainya, yang juga merupakan dari kalangan bangsa Arab ini,
Mereka dah dengarkan cerita ini, mereka dah tahu kan bahawa Allah Subhanahu wa taala telah ahlakna qablahum, telah musnahkan, binasakan mereka, kaum-kaum ini, yang mana mereka ini annahum ilaihim la yarji'un, iaitu umat-umat ini tidaklah dapat kembali kepada mereka, tak dapat kembali kepada mereka. Wa in kullul lamma jami'un ladaina muhdarun, dan tidak ada satu makhluk pun, kata Allah, melainkan dihimpunkan di tempat perbicaraan kami, semuanya akan dibawa hadir. So inilah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Terakhirnya peringatan buat orang-orang musyrikin Quraisy. Walhamdulillah, kisah kaum yang sebahagian riwayat menyebutkan kaum Antakiyah ini yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak daripada ayat ke-12 lagi membawa kepada ayat yang ke-32, yang mana kita dapati pengajarannya juga kepada kita agar kita ini menghargai apa yang Allah Subhanahu wa taala utuskan menerusi Nabi kesayangan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah paragraf yang seterusnya, fasa yang seterusnya akan kita hayatinya bermula dari siaran yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih di atas kesudian muslimin dan muslimat sekalian. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم إلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، خصوصا لمن اجتمعنا هنا بسببهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب
فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم 2 فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن
كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون
فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه
قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده
يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فلك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم اجعل وأوصل وتقبل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم في هذه الساعة المباركة هدية منا واصلة، ورحمة منك نازلة، وبركة شاملة نهديها ونقدمها إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواحه وأزواجه وآله وتابعيهم وتابع التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل ثوابا مثل ثواب ذلك مع مزيد برك وإحسانك إلى أرواح من اجتمعنا هنا بسببهم. أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم، واجعله نورا يسعى ويتلألأ بين أيديهم، وضاعف اللهم رحمتك ورضوانك علينا وعليهم. اللهم اجعله فكاكا لهم من النار، ونجاة لهم من النار، وسترا لهم من النار، وفداء لهم من النار. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. ثم ثوابا مثل ثواب ذلك إلى أرواح والدينا ومشايخنا ووالديهم ومشايخهم وجميع المسلمين والمسلمات من مشارق الأرض إلى مغاربها. اللهم اجعلها في صحائفنا وصحائف والدينا والسادات الحاضرين ووالديهم، عم الجميع بالرحمة والرضوان، وأدخلنا وإياهم في فسيح الجنان. يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انقلهم من ضيق القبر واللحود إلى جنتك جنات الخلود، إلى ظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اصرف عنا الوباء والبلاء. اللهم اصرف عنا البلاء والوباء
إنك على كل شيء قدير. اللهم اصرف عنا هذا البلاء وقنا شر الداء ونجنا من الطعن والطاعون والوباء. الطف بنا يا لطيف، الطف بنا يا لطيف، الطف بنا يا لطيف يا خبير، إنك على كل شيء قدير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا تقبل دعاءنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتمم تقصيرنا يا الله يا كريم. دعواهم سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم ودعوانا عن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم.